Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Jadi hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dengan bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. Jadi pelajar boleh merujuk pada buku teks masing-masing, muka surat 142. Jadi tajuk keelektrikan ni sebenarnya anda telah pun belajar semasa di sekolah rendah. Jadi kita tahulah tenaga elektrik ni banyak diguna dalam kelengkapan rumah kita, seperti mesin basuh, TV, komputer dan sebagainya. Jadi terlebih dahulu kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan tenaga. So, apakah itu tenaga? Jadi tenaga ni memberi maksud keupayaan untuk melakukan kerja. So, kalau tak ada tenaga, maksudnya tak boleh nak lakukan kerja lah. Contoh-contoh penggunaan tenaga, contohnya macam kanak-kanak ni manusia menggunakan tenaga untuk berlari. Tumbuhan perlukan tenaga cahaya matahari untuk lakukan fotosintesis. Kereta perlukan tenaga daripada bahan api untuk bergerak. Dan cahaya daripada lampu dihasilkan oleh tenaga. Kemudian apakah unit SI bagi tenaga? So macam kita belajar dalam bab nutrisi sebelum ni, untuk mengira tenaga kimia dalam makanan, kita gunakan unit SI, Joule, yang diwakili oleh huruf J besar, capital letter J. Kemudian kita tengok kepada jenis-jenis tenaga ataupun bentuk-bentuk tenaga. So, kita kena tahu bahawa tenaga ni dia tak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Tetapi tenaga ni dia boleh berubah-ubah bentuk ataupun kita tahu bahawa tenaga ni dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk. So kalau kita tengok dekat sini, dekat gambar-gambar ni, kita boleh tengok dan dapati bahawa terdapat pelbagai jenis tenaga lah di sekeliling kita. Contohnya tenaga bunyi, tenaga kinetik yang dihasilkan oleh apa-apa saja objek yang bergerak. Itu adalah tenaga kinetik. Kemudian kita ada tenaga elektrik. Kita ada tenaga keupayaan graviti, iaitu tenaga yang dipunyai oleh objek yang berada pada kedudukan yang tinggi. So, objek tu dia ada kecenderungan, dia ada keupayaan untuk jatuh ke bawah. So itu kita panggil tenaga keupayaan graviti. Kemudian kita juga ada tenaga keupayaan elastik. Contohnya macam dalam gambar ni adalah seorang individu yang sedang menarik panah. Sedang menarik busur ni. So, pada tali yang diregangkan ni ada tenaga keupayaan elastik. Sekiranya dia melepaskan tali ni, maka anak panah tu akan ditolak oleh tali tu. Samalah juga dengan spring yang dimampatkan. So, kalau kita lepaskan spring yang kita mampatkan tu, spring tu akan kembali semula ke bentuk asal dia. Kemudian tenaga cahaya, dan kita juga ada tenaga nuklear, tenaga haba dan juga tenaga kimia yang boleh kita dapati dalam makanan. So kat sini ada lebih kurang 9 jenis tenaga semuanya. Kemudian daripada mana kita boleh dapatkan semua tenaga tu tadi? So kalau kita ada tenaga, of course lah kena ada sumber tenaga. Iaitu sumber yang kita boleh gunakan untuk kita dapatkan ataupun kita jana tenaga-tenaga ni. Kita guna perkataan menjana, maksudnya untuk kita hasilkan tenaga tu tadi. So, contoh yang paling mudah, sumber tenaga utama kita adalah matahari. So matahari ni bukan hanya tumbuhan saja perlukan matahari, malahan manusia dan juga haiwan turut sama memerlukan cahaya matahari. So kita ada lagi tenaga geoterma. Sumber tenaga geoterma iaitu tenaga haba. Kita ada air. Daripada air ni kita boleh jana tenaga elektrik. So biasa kita dengar kan, hydroelectric. Biodiesel contohnya apa? Sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa pertanian ataupun sisa-sisa kumbahan, haiwan dan sebagainya. So itu semua adalah biodiesel. So bila kita bakarkan ke semua sisa-sisa ni, kita boleh dapatkan tenaga haba yang kemudian ditukar kepada tenaga elektrik. Dan kita juga ada bahan api fosil, contohnya apa? Seperti petroleum yang kita gunakan setiap hari dalam kenderaan kita. Kita ada juga gas asli dan juga kita ada arang batu. Ketiga-tiga ni biasanya digunakan untuk kita jana tenaga elektrik di negara kita. Dan bahan radioaktif juga boleh kita guna untuk jana tenaga nuklear.
Okey, tenaga ombak dan tenaga angin ni, okey, dua-duanya boleh hasilkan tenaga kinetik yang kemudiannya daripada tenaga kinetik ni kita boleh jana tenaga elektrik. Okey, so ini adalah contoh-contoh sumber tenaga yang membolehkan kita menjana tenaga. Okey, kemudian kita pergi kepada charge elektrostatik. Okey, mungkin ada antara anda pernah dengar perkataan elektrostatik tapi tak faham sebenarnya apa itu dimaksudkan dengan elektrostatik. So kalau kita tengok dekat sini, elektro tu maksudnya elektrik lah. Okey, statik ni membawa maksud tidak bergerak. Okey, tidak bergerak ataupun diam, pegun. Stay at one place. Dia duduk je, tak gerak pergi mana-mana. So kita boleh faham kalau charge elektrostatik ni maksudnya dia adalah charge elektrik yang tidak bergerak. So kita boleh faham kat sini sebenarnya kesemua objek memiliki charge elektrostatik, iaitu charge elektrik pada dirinya tetapi charge tu tak bergerak. Contohnya kalau saya ada pen. So pada pen ni sebenarnya ada charge elektrik tapi charge elektrik tu tak bergerak. So kita panggil charge elektrostatik. Okay. Alright. So pernah tak anda mengalami situasi macam bila buka TV, kan? Turn on TV, kita rasa macam ada satu renjatan elektrik yang menyebabkan bulu roma kita berdiri. Itu sebenarnya adalah kesan daripada daya tarikan daripada charge elektrostatik. So betul ke wujud charge elektrostatik ni? Okey, so anda sebenarnya boleh buatlah aktiviti ringkas dekat rumah masing-masing. Okay, untuk membuktikan kewujudan charge elektrostatik. Okay. Mudah je. Apa yang anda perlukan adalah mungkin kat sini dia guna rod politena. So kalau tak ada rod politena boleh je gantikan dengan pembaris pun boleh. Okay, pembaris. Kemudian kita kena ada kain lah. Okay, kain bulu lagi bagus. Kemudian kita ada cebisan kertas yang kecil. Okay, so kertas tu kita cari-carikan buat cebisan-cebisan yang sangat kecil. Okey, kemudian apa kita buat? Ambil kain bulu tu, okey, kita gosokkan pada pembaris tu tadi. Okey, gosokkan pada pembaris dan pastikan kain yang kita guna tu dan juga pembaris yang kita guna tu dalam keadaan kering kedua-duanya. Lepas tu, ambilkan pembaris yang telah digosok tu tadi, dekatkan pada cebisan kertas kecil tadi dan anda akan dapati cebisan kertas kecil tu seolah-olah terbuang dan melekat-lekat pada pembaris tu tadi. Okey, ini menunjukkan bahawa charge elektrostatik itu memang wujud. Okey. Boleh cuba dekat rumah. So, berdasarkan aktiviti yang anda telah buat tu, okey, bagaimana charge elektrostatik ni terhasil? Tapi sebelum tu kita kena tahu dululah charge elektrik ni ada berapa jenis. Okey, so charge elektrik ni ada dua jenis, iaitu kita ada charge yang positif dan kita ada charge yang negatif. So kalau charge yang positif, kita panggil dia proton. So kalau charge itu negatif, kita panggil dia elektron. Okey, boleh ingat tak? Okey, cikgu ulang Kalau charge tu adalah charge positif, kita panggil dia proton. Kalau charge itu adalah charge yang negatif, so kita panggil dia elektron. Okey. So charge-charge ini mereka saling menolak dan menarik di antara satu sama lain. Okey, so bagaimana kita nak tahu sama ada mereka ni menarik atau menolak? Okey, jadi sekiranya charge yang sama jenis, macam contoh charge positif, dia bertemu dengan charge positif ataupun charge negatif, dia bertemu dengan charge negatif. So dia akan saling menolak lah. Kenapa dia menolak? Sebab charge tu sama jenis. Okey, tapi sekiranya charge yang bertemu tu adalah yang berlainan jenis, charge positif bertemu dengan charge yang negatif, maka dia akan saling menarik. Konsep dia lebih kurang sama macam konsep magnet. Kutub yang sama, utara dengan utara tolak, selatan-selatan tolak. Tapi kalau kutub berlainan, dia akan saling menarik. Maka daya tarikan dan daya tolakan yang terhasil ni kita sebut juga sebagai daya elektrostatik. Jadi, tadi bila anda menggosokkan, anda menggosokkan kain bulu tu dengan pembaris, sebenarnya apa yang berlaku? Sebenarnya apa yang berlaku adalah
elektron telah dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang lain. Sebab apa? Hanya elektron sahaja yang boleh bergerak. Okay, so back in your mind, ingat elektron sahaja yang boleh bergerak, boleh berpindah. Okay, tapi proton ni dia tak boleh bergerak. So maksudnya proton tu duduk diam, dia stay je kat situ. Tapi elektron ni dia boleh bergerak. Jadi bahan yang menerima banyak elektron akan bercas negatif. Sebab dia terima banyak cas negatif, so dia akan bercas negatif lah. Okay, manakala bahan yang kehilangan elektron, dia akan banyak cas positif kan? Jadi dia akan bercas positif. Tapi kalau bahan tu memiliki cas elektron, cas negatif dan cas positif yang sama banyak, so kita cakap objek itu dalam keadaan neutral. Okay? Ataupun kita panggil juga sebagai tidak bercas. Okay? Okay, sekarang boleh rujuk kepada muka surat 145. Okay, muka surat 145. So kat sini dia ada jelaskan. Macam kat sini dia guna sikat. So sikat sebelum digosok dalam keadaan neutral dan cebisan kertas pun samalah dalam keadaan neutral. So bila kita gosokkan sikat tu dengan kain bulu, sebenarnya telah banyak elektron daripada kain bulu ni telah dipindahkan, ditransfer kepada sikat. Okey, jadi sekarang sikat ni dia bercas negatif. Okey, jadi bila kita dekatkan sikat tu dengan cebisan kertas, maka cebisan kertas yang bercas neutral tu akan tertarik ke arah sikat. Kenapa? Tadi cikgu cakap elektron je yang bergerak. Kenapa kat sini nampak macam proton je yang nak ke arah sana? Okey, kita kena faham kat sini cebisan kertas ni dia sangat kecil. So daya elektrostatik yang lebih kuat tu tadi akan menarik, seolah-olah kita nampak macam cebisan kertas tu bergerak, tertarik ke arah sikat. Okay, so kita faham kat sini wujudnya daya tarikan di antara cas positif pada cebisan kertas dengan cas negatif pada sikat. Okey, kemudian kita pergi kepada elektroskop. So ini adalah elektroskop, iaitu satu alat yang kita boleh guna untuk mengesan cas elektrostatik ataupun cas elektrik yang ada pada suatu objek. Biasanya elektroskop ni terdiri daripada cepil logam, penebat dan juga kerajang emas. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita ambil apa-apa objek yang neutral dan kita dekatkan dengan cepil logam ni, macam tak ada apa-apa berlaku lah. Kan, tak ada apa-apa berlaku. Tapi sebaliknya kalau kita ambil objek yang ada cas, contohnya objek tu bercas positif, kita dekatkan pada cepil logam, maka kat sini kesemua elektron, elektron-elektron tu akan bergerak mendekati cepil logam, menyebabkan keadaan dekat dalam elektroskop ni dia akan jadi bercas positif. Maka bila terlalu banyak cas positif, apa akan berlaku? Cas yang sama akan menolak kan? Jadi dia akan menolak satu sama lain, menyebabkan kerajang emas ni mencapah ke atas. Okey, dan apabila kita dekatkan objek yang negatif pula, maka apa yang berlaku? Cas negatif ataupun elektron daripada alat ni tadi, bahan ni tadi akan mengalir. Okey, mengalir pergi ke kerajang emas dan juga logam kat sini, menyebabkan keadaan kat sini dah jadi bercas negatif. So sama jugalah. Bila terlalu banyak cas yang sama, so dia akan saling menolak, menyebabkan kerajang emas ni mencapah. Okay. So kita boleh faham kat sini. Okay, semakin jauh pencapahan kerajang emas, itu menunjukkan bahawa semakin banyaklah kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul pada objek itu. Okay, so ada tak contoh-contoh kejadian elektrostatik dalam kehidupan seharian? Okay, of course ada, iaitu apa? Kejadian kilat, iaitu satu fenomena di mana kita tahu kilat ni dia terhasil apabila awan dekat atas langit sana bergeser dengan udara. Sebab udara ni dia ada cas. Okay, dia ada ion-ion yang bercas. Jadi apa yang berlaku apabila awan tu bergeser dengan udara, maka berlakulah perpindahan elektron tadi. Okay, disebabkan bumi kita ni dia bersifat positif, maka awan kita ni yang bercas negatif banyak berkumpul kat bahagian bawah awan ni akan tertariklah ke arah bumi. Maka terbentuklah kilat. Okey, jadi biasa kita tengok kalau dekat bangunan akan ada macam besi yang panjang tu sebenarnya adalah konduktor kilat lah.
di mana konduktor kilat ni dipasang untuk menyediakan lintasan bagi cas-cas elektrik tu daripada kilat tu